Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan sistem brake hidrolik. Baik, brake pada kenderaan biasanya digunakan untuk memperlahan ataupun untuk memberhentikan kenderaan. Baik, hari ini kita nak tengok sistem brake pada kereta. Baik, pada kereta ni, pada tayar depan dengan tayar yang di belakang, dia ada sistem brake yang berbeza. Bahagian depan, kalau kita tengok dalam rajah ni, di bahagian depan ni, ini brake bahagian depan. Dia menggunakan cakra. Dia namakan brake cakra. Sementara di bahagian belakang, brake gelendong ataupun drum brake. Baik, untuk operasi brake ni, brake kereta, pertama, ini pedal. Apabila pedal ditekan, apabila pedal brake tadi ditekan, ia menolak silinder utama ke dalam dan menggerakkan tekanan ke atas minyak brake. Okey. Ini ialah silinder utama. Okey, ini silinder utama. Dalam dia ada omboh lah. Bila pedal brake ni ditekan, omboh tadi akan menolak minyak brake tadi. Menolak minyak brake tadi. Dan ada tekanan ke atas minyak brake. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan belakang. Bila kita tekan je, dia akan ada tekanan. Tekanan ni seragam pada semua bahagian. Sebelum ni kita dah belajar kan? Dalam satu sistem tertutup, tekanan pada di dalam sistem tu adalah sama di mana-mana bahagian. Serupa juga macam ni, apabila pedal brake itu ditekan, dia akan mewujudkan tekanan. Jadi tekanan tu sama pada semua bahagian dalam sistem brake ni. Jadi kita tengok dulu pada brake depan. Pada brake depan, iaitu brake cakra. Tekanan menolak omboh dalam silinder brake yang menolak pad brake lalu tertekan ke atas piring melalui pada brake cakra. Baik, dekat sini ada silinder. Ada silinder ni, silinder. Kiri kanan cakra ni. Bila ada tekanan, apabila pedal brake tadi ditekan, dia akan mewujudkan tekanan. Tekanan tadi akan menolak silinder brake ni ke dalam ataupun keluar untuk mencengkam piring ataupun cakra tadi. Ni cakra ataupun piring keluli ni. Dia akan mencengkam. Mencengkam ni untuk memperlahankan ataupun memberhentikan kenderaan. Bila dia mencengkam tu, dia ada geseran. Ada geseran di antara pad brake ni, warna merah ni pad brake. Pad brake dia macam kulit. Macam kulit. Dia tak boleh logam. Kalau logam, kena pula dengan piring keluli, panaslah jadinya. Dan haus. Kemudian pada bahagian belakang, silinder dia dekat sini. Ni silinder. Ni brake gelendong ni. Silinder dia dekat situ. Dia bila ada tekanan, minyak brake tadi masuk ke dalam silinder tu, dia tolak omboh. Tolak omboh.
Omboh dia ni. Ni satu, ni satu. Kiri, kanan. Ya, tolak omboh ni. Ya, hidrolik tadi masuk ke dalam silinder, dia tolak omboh. Menolak omboh. Lalu menekan pelapik brake. Bila dia tolak pelapik brake ni, dia menekan pada gelendong ni. Bahagian yang bulat ni nama dia gelendong. Gelendong dia tekan. Jadi benda tu yang sambung pada tayar dia berputar kan. Berputar. Jadi bila dia menekan pada gelendong tadi ada geseran dengan kasut brake ataupun pelapik brake. Jadi kenderaan akan jadi perlahan. Baik. Seterusnya, apabila ada geseran pada pad brake depan dan belakang, kenderaan akan berhenti. Menjadi perlahan ataupun berhenti. Saya harap semua dah boleh faham lah. Saya rasa penerangan saya ni dapat membantu awak untuk memahami bagaimana operasi sistem brake hidrolik pada kenderaan. Baik, kerusi rawatan gigi. Baik, kerusi rawatan gigi ni, kalau kita pergi ke klinik gigi, kita akan duduk ke atas kerusi ni kan. Kerusi ni dia boleh naik, boleh turun. Boleh bergerak. Kerusi ni naik dan turun. Dia boleh naik, boleh turun. Begitu juga pada bahagian penyanda ni. Penyanda ni boleh naik ke sana, naik ke sana dan turun. Dan turun. Kedua-dua bahagian ni dia bergerak dengan menggunakan silinder hidrolik. Kalau kita perhatikan pada kerusi ni, baik, kita tengok pada kerusi rawatan gigi ni, di bawah ni, ni bawah ni, bawah sini ada silinder. Silinder ni lah yang akan menolak kerusi ni ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang dekat sini, bawah sini ada lagi satu silinder. Silinder ni akan menolak bahagian ni. Bahagian tempat kita letak kaki ni, sama ada dia boleh diluruskan ataupun membengkok. Kemudian ada lagi satu silinder dekat bahagian bawah sini. Tak nampak lah tu. Itu untuk menggerakkan bahagian penyanda ni. Bahagian penyanda ni boleh naik ke atas, boleh turun. Jadi kita boleh duduk dalam keadaan tegak, duduk ataupun dalam keadaan baring di atas kerusi ni. Ini dengan menggunakan kawalan hidrolik. Baik, seterusnya kita lihat hubung kait antara hal laju bendali dengan tekanan. Baik, kalau kita tengok pada rajah 8.10 ni, tiub ni, di dalam tiub ni telah diisikan dengan bendali. Tetapi bendali ni tidak bergerak. Tidak bergerak. Apabila bendali ni tidak bergerak, dia punya tekanan pada mana-mana bahagian adalah sama. Adalah sama. Baik, ini bukan tertutup, ni terbuka. Kalau kita tengok dekat atas dia, ni. Ini dia terbuka. Terbuka. Jadi tinggi turus ni di semua bahagian adalah
sama sebab tekanannya sama, ya. Kalau ini tingginya H, dekat sini pun ketiga-tiga turus ni pun tingginya adalah H, ya. Baik, kita tengok pula tube Venturi ni. Tube Venturi ni dia memang dibuat keadaannya tak seragam. Dekat bahagian ni dia sempit, bahagian ni, laluan bendalih ni di sini lebih sempit. Baik, dalam keadaan bendalih yang mengalir, dalam keadaan bendalih yang mengalir, mengalir daripada sini ke sini, ya, tekanan menjadi berbeza. Tekanan menjadi berbeza apabila bendalih melalui bahagian yang sempit ni, ya, dia kelajuannya akan lebih tinggi. Kelajuannya akan jadi lebih tinggi. Baik. Jadi dekat sini laju bendalih pada P2 ni adalah lebih tinggi berbanding daripada P1 dan P3. P1 dan P3. Jadi kalau kita tengok dekat sini, apabila kelajuan bendalih itu tinggi, dia akan mewujudkan tekanan yang rendah. Pada P2 ni, ya, dia laluan dia sempit, bendalih akan bergerak lebih laju. Apabila bendalih bergerak lebih laju, dia akan mewujudkan tekanan yang rendah. Oleh sebab itu, kalau kita tengok turus dia, ni bendalih itu tak sampai ke sini. Sebab apa? Sebab tekanan yang rendah. Sebab tekanan yang rendah. Ini dinamakan sebagai kesan Venturi, ya. Baik, kita tengok yang di bawah tu ada keterangan. Dia kata ni, kita tengok tekanan, keterangan ni. Apabila bendalih melalui kawasan sempit, laju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurangan. Hal ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Ini dinamakan sebagai prinsip Bernoulli. Tadi itu kesan dinamakan kesan Venturi. Baik, itu sahaja berkenaan dengan hubung kait antara laju bendalih dengan tekanan.